Allahu Akbar Rafizi. Anda pula nak guna hujah yang sama macam Salahuddin Ayub. Dok kata yang kita cuma kawal barangan yang telah dikawal oleh kerajaan je. Saya expect lebih dari anda lah Rafizi. Tengok-tengok anda pun sama je macam Salahuddin, sama je macam semua menteri-menteri kerajaan campuran madani ini. Apa, korang ni memang aja jawapan ikut skema skrip ke apa? Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum kita pergi lebih lanjut, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tonton video ini terlebih dahulu. Beras Huma lah, beras super sana, super Thai, super Taiwan, super Jepun. Yang ini kau suka kau lah. Kau nak beli kalau kau import mahal lah. Yang orang PAS duk kata harga beras naik. Yang naik sedara-sedari ialah harga beras yang tidak dikawal. Yang kau pandai-pandai pergi beli beras import mahal tu kenapa? Nampak tak dekat situ? Ini yang saya betul-betul rasa macam geram sangat dengan Rafizi Ramli ini. Beliau ini seorang yang hebat sebenarnya. Seorang chartered accountant. Pernah berkhidmat secara korporat dan macam-macam lagi kredibiliti beliau. Tapi itulah, kata Nazri Hamdan, beliau ini tidak sesuai untuk menjadi Menteri Ekonomi. Sebab beliau ini dilihat macam tak berapa pandai tentang basic economics. Itu kata Nazri Hamdan bukan kata-kata saya. Okay guys, sebenarnya kalau tanya saya lah, Rafizi ni dia memang seorang yang berkualiti guys. Itu kita tak boleh nak nafikan. Dia ada background dalam corporate finance, dia pun chartered accountant kan. Tapi kita kena tengok lah functions Kementerian Ekonomi ni macam mana. Of course lah, saya fikir dia lebih kepada economic planning and coordination. Tapi ada lagi satu functions tau dekat Kementerian Ekonomi ni yang sangat penting tau, yang tak boleh dipandang ringan. Iaitu seorang Menteri Ekonomi ni dia pun kena act sebagai seorang ekonomis juga. Maksud saya dia kena selalu berinteraksi dengan rakyat dan explain kepada rakyat apa yang berlaku kepada ekonomi kita ni dalam bahasa layman's term atau bahasa paling mudah. Sebab rakyat sentiasa ada banyak persoalan-persoalan pasal ekonomi ni. Jadi menteri tu kena ada keupayaan untuk explain tau guys. Rafizi memang ada keupayaan untuk explain pada orang. Cuma saya tak rasa dia ada strong background in economics. Sebab ada beberapa pandangan dan ulasan dia tu yang saya kurang bersetuju lah. Sebaiknya Rafizi Ramli ini dengan segala pengalaman dan pengetahuan dia patut jadi pegawai dekat Kementerian Kewangan. Itu saja. Bukan jadi menteri pun. Jadi pegawai. Sebab beliau ini lebih bagus menjadi pelaksana. Bukan kepada mereka yang hendak membentuk dasar dan sebagainya. Ke laut habis. Berbalik pada topik kita pada hari ini. Rafizi Ramli telah mengutarakan hujah yang sama je macam Salahuddin Ayub. Iaitu bila Rafizi kata beras import memanglah mahal. Siapa suruh kau beli beras-beras macam tu? Gunalah beras tempatan. Beras import memanglah kita tak kawal. Beras tempatan je kita kawal. Allahu Akbar Rafizi. Pertamanya, saya nak beritahu anda faham tak sekarang ini 40% beras kita adalah diimport. Kita bergantung. Bukannya kita saja-saja nak ambil. Kita memang bergantung kepada 40% beras diimport tersebut. Sebab bekalan beras tempatan tak cukup untuk seluruh rakyat Malaysia. Jadi, kalau beras tempatan habis, yang tinggal cuma beras import, takkan kita nak hadap benda mamah tu kot. Dah tak ada choice. Yang keduanya Rafizi Ramli, bukan sekadar beras. Bahkan boleh dikatakan begitu banyak sekali sebenarnya makanan-makanan yang dekat negara kita ini kita terpaksa bergantung harap kepada import, di mana pada tahun lepas sahaja 75 bilion ringgit telah dibelanjakan untuk import makanan-makanan ini. Tahun ini lagilah mahal. Sebab apa mahal tahu? Sebab ringgit kita merudum berbanding dengan US dollar. Dalam import-import ini semua kita memang gunakan US dollar. Kita tak pakai mata wang lain. Takkan anda tak faham tentang perkara itu kot? Yang ketiganya Rafizi Ramli, benda ini saya selalu cerita. Seandainya kalau beras tempatan ini dikawal, bermaksud peruncit tidak boleh menaikkan harga beras itu sesuka hati, betul tak? Tetapi pemborong, pengedar dan juga pembekal, mereka ini tidak terikat dengan benda itu. Jadi mereka akan jual beras-beras terkawal ini kepada peruncit dengan harga yang lebih mahal. Maka keuntungan para peruncit ini akan menjadi kurang. Kalau dulu contohnya untung mereka yang 50 sen untuk 1 kilo beras, sekarang ini untung mereka cuma tinggal 20 sen saja. Jadi mereka sudah mengalami kerugian 30 sen. Mereka kena bayar macam-macam, overhead, bayar rumah, bayar kedai, bayar gaji dan macam-macam lagi. Jadi apa mereka buat untuk menampung kerugian 30% tersebut? Mereka akan serapkan kerugian itu kepada benda yang tak terkawal, termasuklah beras-beras import tadi. Sebab beras import tidak dikawal, maka kalau harga naik pun orang tak pandang. Kementerian-kementerian macam anda tak pandang. Sebab apa? Sebab kami tak kawal. Nampak tak benda tu Rafizi? Ini basic economics lah. Saya yang tak belajar ekonomi pun boleh faham tahu perjalanan ekonomi ni macam mana. Takkanlah anda bijak pandai
yang lulusan chartered accountant, yang ada pengalaman dengan korporat, anda tak nampak benda ni. Jadi sebenarnya Rafizi Ramli, anda tak pada bagi hujah macam tu lah sebenarnya. Hujah itu ialah hujah yang boleh saya katakan sangat-sangat dangkal. Sama dangkal dengan hujah anda dulu, kalau ayam mahal, by right jangan makan ayam. Sama je dangkal je dulu. Samalah macam Hassan Malik yang pernah anda kutuk dulu. Sepatutnya kerajaan bertindak bagaimana untuk mengawal benda-benda yang tidak dikawal juga. Bukan nak kawal habis pun. Sekurang-kurangnya pastikan harga dia tidak naik dengan mendadak ataupun melampau. Kalau tidak, tukar sahaja nama kementerian anda itu kepada Kementerian Barangan Terkawal. Jangan jadi Kementerian Kos Sara Hidup. Jangan jadi Kementerian Ekonomi. Tukar sahaja kepada Kementerian Barangan yang terkawal. Sebab apa? Sebab anda semua duk kecoh sangat beritahu yang kami kawal barang ini tak naik. Sebab barang ini memang kerajaan dah kawal. Barang tak kawal kami tak jaga. Apa benda tu bang? Sekali lagi Rafizi Ramli, tolonglah. Pastikan sebelum anda mengeluarkan apa-apa bicara, study dulu everything. Kalau tidak, saya rasa anda patut berundur dan gantikan saja tempat anda itu dengan Datuk Johari Gani. InsyaAllah beliau lebih faham tentang ekonomi berbanding anda. Anda pergilah ke Kementerian Kewangan, jadi pegawai dekat situ. Itulah tempat yang sebaik-baiknya untuk anda. Itulah bak kata Nazri Hamdan sebenarnya. Tetapi saya faham, kerajaan ini kan kerajaan anda. Dan bak kata Sani Hamzan, Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.